Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghammah wa hadana ila siratil azizil hamid. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita, diberikan kepada kita iman bahawa dirinya esa tidak dipersekutukan dengan mana-mana segala sesuatu. Dan inilah akidah, mempercayai segala sesuatu yang selain daripada Allah. Perbezaan antara orang yang tidak mensyirikkan Allah dan orang yang mentauhidkan Allah, perbezaannya antara syurga dan neraka. Orang yang mempercayai Tuhan, tetapi ia mempercayai Tuhan mempunyai bilangan-bilangan yang tertentu, dia juga akan menyesal. Orang yang mana mempercayai Tuhan, tetapi Tuhan yang dia percayai itu adalah Tuhan yang lemah, Tuhan yang dicipta oleh makhluk itu sendiri, dijadikan berhala sembahan, dia juga akan menyesal. Orang yang mana tidak mempercayai Tuhan juga akan menyesal suatu hari kelak. Sebab itulah peringatan demi peringatan dalam Al-Quran. Tugas utama dakwah Nabi SAW adalah dakwah akidah, membebaskan manusia daripada kefahaman-kefahaman, kepercayaan-kepercayaan yang selain daripada kepercayaan yang mempunyai teras daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ni kita bersempena dengan 2 hari sudah, 2 hari 3 hari sudah, kita menyambut hari kemerdekaan tanah kita, bumi Malaysia. Maka kita akan bincang tentang tajuk merdekakah kita. Sebenarnya bagi seorang manusia perlu ada dalam kamus hidupnya bahawa ia tidak merdeka semerdeka-merdekanya. Manusia tetap tertakluk kepada peraturan. Manusia tetap terikat dengan satu peraturan, kerana manusia adalah hamba, makhluk yang diciptakan. Sebab itu apabila manusia, Allah menurunkan ayat Quran, bila ditanya kenapa diciptakan manusia, diciptakan jin, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan manusia dan jin itu melainkan hamba diri kepada Allah. Lalu ada sebahagian etis yang tidak mempercayai Tuhan menafikan, mendakwa, untuk apa Allah ciptakan kita kemudian Allah paksa kita untuk sembah diri kepadanya? Apakah tujuan sebenarnya dicipta kita kemudian disuruh kita sembah pula padanya? Namun inilah Tuhan.
kalau kita tak mau sembah diri kepada Tuhan, kita cipta bumi sendiri, kita cipta langit sendiri, kita cipta tanah sendiri, kita cipta udara sendiri, kita cipta planet sendiri, kita tinggallah di situ, kerana di situ tempat tanpa mengabdikan kepada Tuhan. Tapi manusia ini adalah tertakluk kepada arahan Tuhan. Jadi bila kita sembang tentang kemerdekaan, setiap tahun orang akan bincang tentang isu bagaimana orang adakah semakin patriotik ataupun tidak. Orang akan bincang isu adakah semakin suka kepada negara, sayang kepada negara. Isu-isu ini setiap tahun akan berbangkit. Apakah maksud merdeka sebenar di sudut pandang Islam? Pernahkah berlaku pembebasan kemerdekaan dalam sejarah Islam? Ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini orang yang tidak famous seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Zubair. Namanya tak terkenal. Tapi keberkatan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka duduk dengan orang yang hebat, Nabi Muhammad. Allah bagi mereka faham agama. Kesusahan yang mereka cuba untuk fahami, mereka datang. Sebagai contoh, kita mengaji tak tinggi mana. Ada setengah orang mengaji tinggi dalam bidang yang lain, dalam bidang tertentu. Dia mengaji dalam bidang engineering, dia mengaji dalam bidang architecture, dia mengaji bidang yang berbeza, bukan bidang agama. Tetapi apabila dia bersusah payah pada jalan agama, Allah akan bagi kefahaman agama. Faham agama dengan orang yang mempunyai ilmu yang banyak berbeza. Ada orang yang mempunyai ilmu yang banyak, tetapi fahamnya, cara fahamnya tidak sama seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Sebab itulah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kesusahan mereka itu, perjalanan hidup mereka Allah bagi faham. Walaupun dalam riwayat sebahagian sahabat tidak mampu mengira 1 hingga 100, 1 hingga 100 tak dikira. Jangan kira kata X darab Y apa. Tak usah bilang Ustaz Nizam apa darab apa semua tu kan, matematik. Jangan kata kira apa darab tu 1 hingga 100 tak dapat nak kira. Arab Badui, tapi Allah bagi faham agama. Sebab mereka mencari, mereka berusaha, mereka businessman, tapi mereka luangkan masa, bersusah payah untuk memahami agama. Abu Zar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi yang Allah bagi faham agama. Apabila dia dapat maklumat, kata Nabi Muhammad berada dalam satu tempat, ada seorang lelaki di bumi tanah Mekah. Maka dia bertanya kepada sahabat dia, pergi ke Mekah, tolong tengok lelaki ni. Lelaki ni apa cerita ni? Aku dengar kata dia ni mengaku menjadi Nabi. Aku tak percaya, balik dan cerita kepada aku. Maka kawan dia balik dan cerita kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, lelaki ni sekian. Abu Zar ni orang yang nak cari kebenaran. Orang yang nak cari kebenaran. Maka dia kata, aku tak boleh dengar melalui telinga kawan ni, tapi aku kena pergi tengok sendiri. Dan dia pergi tinggalkan kampung Rifah, kampung Lanun, kampung orang yang mana menyekat pedagang-pedagang yang lalu di tanah padang pasir. Dia pergi ke Mekah, sampai di tumpang rumah Ali bin Abi Thalib. Nasib baik dia tumpang rumah Ali bin Abi Thalib. Dia pun tak tahu nak tumpang rumah mana. Dengar kata siapa yang ikut Nabi Muhammad akan diseksa. Tapi kebetulan dia tumpang rumah orang yang kenal. Saya nak main pindah sini dulu. Saya nak cari rumah seronok kat Taman Damai Impian ni. Pusing. Saya bawa kereta, orang rumah saya keluar pergi tanya. Sebab kalau saya keluar pergi tanya, lagi orang panggil minum kopi, ya orang rumah saya pergi tanya. Tapi kebetulan pusing di rumah Haji Sofi. Rumah Haji Sofi. Nampak orang perempuan, isteri orang rumah dia ada, suruh isteri saya pergi tanya. Isteri tanya, Haji Sofi pula keluar. Haji Sofi dia tengok kita dalam kereta, malu kalau kita tak keluar, duduk dalam kereta, nampak macam belagak. Keluar memang minum kopi betul. Kena orang dia. Rupanya timbalan pengurusi Persatuan Penduduk Bangi memang alhamdulillah dapat rumah depan. Kena. Abu Zar Al-Ghifari dia pergi rumah Ali bin Abi Thalib, dan Ali pun tak kenal siapa Abu Zar. Tapi dia kenal orang Arab ni, dia kalau tumpang dekat tanah padang pasir, dia tak kenal pun dia bagi makan. Dia punya adat, tetamu datang dia hargai, dia appreciate, dia seronok tetamu datang.
Maka dia jaga betul-betul Abu Zar. Abu Zar Al-Ghifari ni duduk sampai 3 hari. Dia beritahu, aku nak jumpa dengan seorang lelaki ni. Dia tanya, siapa dia lelaki tu? Dan dia pun tak mau cerita, takut lagi cakap-cakap Muhammad, Ali bunuh dia. Ali pun tak tahu. Sampai 3 hari, barulah Ali tanya, siapa dia yang kau nak jumpa? Dia jumpa ke belum? Baru dia cerita, yang aku nak jumpa itu adalah Muhammad. Maka Ali pun berkata, awak tak beritahu awak. Yang kawan ni pun beritahu lah, aku kalau beritahu awak takut Sayyid Hang ni bukan orang dia. Maka Nabi SAW dipertemukan oleh Ali dengan Abu Zar Al-Ghifari. Ali berkata, nak jumpa Nabi Muhammad bukan senang. Sebab kalau orang tengok aku bawa seorang lagi lelaki yang ikut belakang aku, orang akan anggap ni seorang lagi pengikut Muhammad. Dah diislamkan oleh Ali. Jadi aku kena jalan. Bila aku jalan, aku nampak saja musuh Islam, aku akan tempel pipi aku dekat tembok. Maka kau berjalan, nampak aku tempel pipi kat tembok, kau stop, jangan follow. Sebab isyarat kata ada musuh Islam. Punya susah. Akhirnya dia ikut, selamat. Dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Entah ni orang yang bersusah payah mencari kebenaran. Hari pertama dia bertemu dengan Nabi Muhammad, sekali tazkirah Nabi Muhammad cakap dekat dia, hari itu juga dia peluk Islam. Orang yang susah payah kepada agama, dia pergi cari kebenaran. Hari pertama dia jumpa Nabi Muhammad, hari itu juga dia masuk Islam. Hari itu juga dia masuk Islam. Dan hari pertama dia masuk Islam, hari itu juga Allah bagi faham agama kepadanya. Dia keluar daripada rumah Nabi Muhammad, dia pergi berdakwah dan berisytihar, kata aku sudah memeluk Islam, jom semua orang masuk Islam. Tuan, hari pertama masuk Islam, hari itu juga dia peluk Islam. Hari pertama jumpa Nabi, hari itu juga peluk Islam. Dan hari itu juga dia faham agama dan dia berdakwah. Dan dia dipukul. Nabi kata pasal apa? Hampir isytihar. Dia dipukul Abu Zar Al-Ghifari. Sebab itu kita tak heran ramai orang yang convert masuk Islam. Tuan-tuan perasan tak? Yang Cina masuk Islam, daripada orang Kristian masuk Islam. Mereka ini bila masuk Islam, apa yang berlaku lepas daripada masuk Islam, mereka adalah pendakwah yang lebih hebat daripada kita berpuluh tahun masuk Islam. Sebab dia susah payah dia cari. Dia cari Allah bagi faham. Syah Kirib contohnya, Syah Kirib, Brother Syah Kirib. Anda pernah dengar nama Brother Syah Kirib? Kohilan Govinji tu. Anak murid kepada Dr. Zakir Naik. Dia Kristian, bangsa India. Syah Kirib ni kalau dia ceramah, dia boleh cerita Quran, chapter ini, muka surat ini, ayat berapa. Dia macam Dr. Zakir Naik tu, dia jawab apa. Kita ni tengok dia, oh, dia ni mu'alaf ni, dulu baru masuk Islam. Kalau dia ceramah kat depan, kita ke mu'alaf, dia ke mu'alaf. Tapi Allah bagi faham. Allah bagi faham. Sahabat Nabi yang namanya tidak famous, Rabi' bin Amir, dia ni kena hadapan dengan General Rustum. Ditanya kepadanya, kenapa engkau melakukan pembukaan demi pembukaan? Islam melakukan pembukaan demi pembukaan. Kita nak cerita tentang pembukaan, kemerdekaan. Apa yang kamu nak sebenarnya? Kamu pergi ke negara ini, kamu pergi ke negara ini, kamu sebarkan agama. Untuk apa Islam melakukan pembukaan? Maka Rabi' bin Amir, orang yang tak famous, tapi jawapan dia, setiap kali masuk musim merdeka, ustaz mesti akan cerita tentang, ustaz mesti akan sebut perkataan Rabi' bin Amir. Dan digunakan oleh para ulama untuk menceritakan maksud kemerdekaan itu. Kata Rabi' bin Amir, Allahumma tub'az lana, Allah mengutuskan kami, Allah utuskan kami, utuskan kita, orang Islam, linukhrija min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Ini maksud merdeka. Allah sebenarnya mengutuskan kami orang Islam sebenarnya untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah kepada sesama makhluk, kepada sembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebab itulah dalam Islam kita tak ada imperialis, kita tak ada penjajahan. Pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, nama pembuka, buka kota Mekah. Dia bukan jajah Mekah. Nabi sebut akan berlaku la tuftahanna al-Qustantiniyyah fala ni'mal amir amiruha fala ni'mal jaysh dalikal jaysh. Tak lama lagi, berapa ratus tahun Nabi kata tak lama lagi akan ada satu orang raja, yang mana raja itu raja yang terbaik, tenteranya tentera yang terbaik, dan dia akan membuka kota Konstantinopel. Orang tak pernah terfikir
Orang tak pernah terfikir ni, takkan kota yang begitu gagah tu, orang kita ni duk cangkui perang Khandaq, tengah duk penat, duk korek parik, tiba-tiba Nabi bagi tahu akan buka kota yang besar. Nabi tak sebut kita pergi jajah, Nabi kata kita akan buka. Apa maksud buka? Futuhatul Islamiyah. Apa maksud buka? Salahuddin Al-Ayyubi membuka Baitul Maqdis. Umar Al-Khattab membuka Baitul Maqdis. Kita sedang mencari Salahuddin Al-Ayyubi pada zaman sekarang untuk membebaskan Baitul Maqdis. Apa maksud bebas, merdeka? Maksud dia nak membebaskan orang yang berada di negara-negara tersebut daripada sembah kepada Raja Kisra ketika itu. Dia nak membebaskan orang yang berada di bumi Yaman daripada hamba kepada Raja di bumi Yaman. Nak membebaskan orang yang berada di bumi Syam kepada Raja yang berada di istana Syam. Kepada orang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti telunjuk Allah SWT. Ini maksud merdeka. Sebab itulah Nabi masuk ke bumi Mekah, bukan Nabi pergi tawan mereka saja-saja, tidak, tetapi Nabi menawarkan kebahagiaan kepada mereka. Nabi menghancurkan kezaliman orang-orang Yahudi yang menindas Aus dan Khazraj. Nabi pergi tawan, Nabi hantar Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni punya sayang kepada tenteranya. Dia risau tenteranya ni pergi tawan Abdullah bin Amr Al-As, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Bawa tentera, dia punya sayang ke Abu Ubaidah Al-Jarrah, sayang kepada Khalid Al-Walid. Tiba-tiba dalam mereka melakukan pembukaan, tentera Islam sendiri rasa macam kemenangan kita ini adalah kemenangan hasil daripada general bernama Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid semua kenal. Khalid Al-Walid semua kenal. Pedang Allah, Asadullah, singa Allah. Khalid Al-Walid. Dia lawan perang apa dia menang? Lawan perang apa dia menang? Dia orang pandai, cerdik. Dalam perang Uhud pun dia boleh naik kuda, dia pusing bukit Uhud. Entah kalau pergi umrah, boleh pusing bukit Uhud. Orang Arab Saudi pernah test pakai 4-wheel drive. 4-wheel drive, dia buat kajian sejarah. Dia naik kuda ni berapa minit? Dia kata tak sampai 15 minit. Dia orang naik 4-wheel nak pusing, tak boleh celek. Khalid Al-Walid ni dia pernah duduk dalam peperangan waktu tu musim haji. Musim haji tak? Musim haji ni dalam perang. Tiba-tiba cari-cari dalam kemah, mana Khalid Al-Walid? 2-3 hari kemudian nampak balik Khalid Al-Walid main. Rupa-rupanya dalam tengah duk perang tu, dia pergi buat haji dulu, dia patah balik main. Ni pahlawan, orang yang sangat gagah. Kita memerlukan juga seorang dua orang zaman sekarang, perlu orang macam ni. Dan perlu juga seorang dua orang macam ni. Nak cakap Khalid Al-Walid, tapi bila orang meletakkan kemenangan kepada Khalid Al-Walid, Umar suruh Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi beritahu dekat Khalid, turun kau daripada jawatan khalifah, jawatan general perang. Semua orang marah. Kenapa nak turunkan? Kawan ni dah lah dia buat prestasi yang melintang. Melintang kan? Prestasi yang melintang. Melintang lagi bagus. Prestasi yang melintang. Kawan ni tak ada langsung masalah. Dia buat, orang kata kemas lah dia. Dia buat kerja ni kira kemas, tak pernah salah. Tiba-tiba disuruh untuk letak jawatan. Maka Khalid Al-Walid faham maksud Umar Al-Khattab. Sebab Umar tak nak orang percaya kemenangan berada pada tangan dia. Kemenangan berada pada tangan Allah SWT. Maka dia pun jawab kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga anak-anak buah dia, aku tidak beriman, aku tidak berperang. Ana la uqatil li ajli Umar, walakin uqatil li ajli Rabbi Umar. Aku tidak berperang kerana untuk Umar semata-mata, tapi aku berperang kerana Tuhan kepada Umar. Orang yang faham kemerdekaan sebenarnya kepada Allah. Dan sebab itulah kita ni kalau cerita tentang perang, cerita tentang perang merdeka ni, orang cerita perang, orang tak ada semangat sangat, tak teringat. Sebab orang tak pernah zaman muda pergi sekolah, cerita kat sekolah tak ada pernah. Ceramah kat sekolah tentang hari kemerdekaan, sekolah buat sambutan hari kemerdekaan, habis ceramah kita pun letih juga tengok. Habis ceramah ni, dia orang bergolek boleh cakap juga. Penat kita ceramah. Sebab kita tak faham bahawa orang-orang dulu yang mempertahankan negara itu adalah syuhada. Pernah tak kita sebut yang mempertahankan negara itu adalah syuhada? Tuan-tuan, bangkit semangat orang tentang Gaza, tentera Al-Qassam. Tuan-tuan dapat semangat, kita dapat rasa semangat. Macam mana tentera Al-Qassam mereka memperjuangkan agama mereka, mempertahankan bumi Gaza.
Tuan-tuan tengok macam mana rakyat Abu Tentera Qassam, dia balik ke kampung dengan pakaian Tentera Qassam. Orang Gaza ni datang cium tangannya, cium Tentera Qassam. Sebab apa? Kamulah yang menjaga, menggadaikan nyawa kamu untuk kami semua yang susah. Orang dapat rasa aura dia. Mereka berjuang, rasa kesungguhan. Nampak Tentera Qassam, contoh di Gaza, kita dapat rasa. Di Malaysia pun orang pakai cerita macam mana Tentera Al-Qassam, sehingga mereka sebut, tak apalah kami tak berjiran, kami berjirankan dengan Mesir, kami berjirankan dengan orang-orang yang tidak membantu kami. Kami tak ada masalah, sebab kami sekarang ingin berjiran dengan Allah SWT nak mati. Sebab Allah tak bantu dia. Siapa pun tak bantu. Siapa pun tak bantu. Tak apalah, inilah merdeka yang sebenar-benar merdeka, tidak bergantung kepada manusia. Tapi kita dapat rasa aura, kita dapat rasa orang boleh pakai baju Gaza, orang boleh angkat bendera Gaza. Tuan-tuan buat himpunan dekat sini ada buat kan? Bangkit Gaza, orang boleh rasa. Tapi tentang merdeka ni ada setengah orang tak boleh nak rasa. Ada setengah orang tak boleh nak rasa. Dia tak masuk, tak tahu sebab apa. Tak tahu. Tapi kalau kita cerita sebenarnya, macam mana kalau orang boleh pergi ke museum. Dan dulu di mana? Di UK, museum. Orang balik cerita dalam museum di UK, nampak gambar orang tentera penjajah angkat gambar dengan Tok Janggut dalam keadaan dibunuh dengan bangga. Angkat gambar dengan Tok Janggut. Bagaimana Tunku Abdullah dibuang negeri. Bagaimana Tun Abdul Rahman Limbong disamakan sebagai pemberontak. Dalam buku sekarang saya mengaji pun nama pemberontak. Sedangkan Abdul Rahman Limbong lah ketika itu bersama-sama dengan orang-orang Islam ketika itu mengangkat bendera warna merah, bendera Khilafah Utsmaniyah. Mereka minta kebebasan daripada penjajah Inggeris. Mereka disenaraikan pemberontak, ditahan, dimalukan di tengah-tengah orang ramai. Tunku apa lagi? Tokoh-tokoh Islam dengan mereka bermandi darah. Kalau kita fikir balik, untuk apa benda ni? Untuk apa mereka buat benda ni? Untuk apa sehingga dibuang negeri? Untuk apa mereka dibunuh? Tidak ada lain dan tidak bukan. Sebenarnya nama syahid itu tidak diberikan kepada mereka. Sepatutnya bagi syahid untuk mereka, diisytiharkan kepada mereka. Walaupun sebagai ulama dia tak setuju untuk memberi gelaran syahid kepada orang. Walaupun clear syahid, kebanyakan dia tak bagi sebut as-syahid. Tapi kita nampak clear, ini perjuangan yang mana mereka menghabiskan, mengorbankan darah mereka untuk kita. Dan sekarang ni orang tak berani, orang tak angkat khemah bendera. Saya bukan nak sebut lah, saya sebut, tuan-tuan tengok parti politik. Macam mana anak-anak muda dia boleh pacak tiang bendera politik tu sampai perjat pokok tu, kalau jatuh mati. Kat kampung-kampung, kat sini jarang lagi di mesti dalam kan. Tapi kita ni kat kampung tu boleh pacak. Sebab apabila saya tengok tahun 80-an, zaman kontradik betul-betul antara parti PAS, UMNO ni kuat. Orang boleh sampai sanggup berperang sebab mereka digembar-gemburkan bahawa perjuangan mereka ini adalah perjuangan darah para ulama. Dia dapat rasa. Kami ni sama, dia dapat rasa. Tapi sekarang kita tak cerita tentang perjuangan darah, tak cerita tentang benda tu. Dan kita hanya cerita tentang perjuangan di Indonesia. Macam mana perjuangan darah. Mereka boleh duduk dalam dom Komtar, tentang Komtar Pening tu buat hari upacara, hari kemerdekaan, duduk. Semua yang main ni, kontraktor duduk dalam dom Komtar, Dewan tu, nyanyi lagu negara apa dengan Indonesia. Nyanyi, menangis. Kita nyanyi lagu negara apa? Relax, brother, relax. Ni, kita tak rasa. Kita kena kaitkan benda ni. Kesusahan Datuk On Jaafar naik basikal daripada Polik sampai Johor. Oh, betul bah. Polik sampai Johor. Untuk apa sebenarnya? Tak kira lah siapa pun tu. Tapi mereka ini buat ini kerana apa? Sebab mereka nak membebaskan kita semua ini daripada cengkaman yang sebelum ini mereka rasa mereka tak boleh nak buat. Termasuklah para ulama yang ingin membebaskan kita daripada hamba kepada makhluk. Jadi pada malam ni saya bukan nak pidato mereka.
Semangat macam itu cerita tentang Allah lah. Kita tentang. Tapi sekali kita fikir balik. Macam mana keadaan yang kita ramikan setiap tahun sambutan kemerdekaan. Saya baru balik pada Filipina. Ini muka terbakar ni balik pada Pulau Boracay. 2 bulan lepas raya je pergi Manila. Kita pergi Manila, kita pergi cari komuniti Islam Muslim Town. Kalau kita jumpa orang Islam, kita masuk masjid, satu masjid saya masuk, kita nak bagi sedekah. Yang bawa kita ni, dia bawa ke pusing masjid, turis guide. Pakai lebay. Lepas tu pakai baju Melayu biasa. Pakcik tua dia bawa kita jalan. Dia pusing belakang, saya tengok rupanya dia nak bawa jalan. Kita belakang, seluar ni ada pistol. Kita pun jadi batau balik belakang. Ada pistol belakang. Dia tak kenal siapa kita. Bukan dia tak kenal siapa saya abang long apa dah. Dia tak kenal siapa kita ni, Islam ke tidak. Masuk satu kampung lagi, perkampungan Islam. Driver yang bawa van tu Kristian. Muka lebih kurang sama. Muka dia dengan muka driver sama, tapi dia boleh kenal muka Kristian. Dia tengok, dia halang kami masuk. Dia tak bagi kami masuk. Kami cakap kami nak tangkap gambar. Dia follow sampai masuk masjid. Masuk masjid, kita sembang. Ramai orang kampung mula pula. Main sembang. Dia keluar saja, rupanya belakang tu ada pistol. Jadi dia tengok kita semayang. Dia ikut sampai tempat kita nak ambil wuduk. Dia tengok, betul tak betul kita ambil wuduk. Kita takkan nak cerita kita itu imam. Kita pergi ambil wuduk depan dia macam biasa. Semayang sekali dengan dia. Sebab mereka memang declare kami mempertahankan bangsa Moro. Tak apalah. Tapi kalau cerita kepada mereka tentang sejarah, rupa-rupanya kalau di negara Arab, di Riyadh contohnya di negara Arab sekarang ni, ramai pekerja-pekerja adalah orang Filipina. Pekerja-pekerja Filipina. Tonton transit dekat dekat UAE, transit kat airport orang Filipina kan. Dan antara kadar tertinggi orang yang masuk Islam adalah orang-orang Filipina. Dan mereka mengatakan kami tidak menggunakan istilah convert, tetapi kami guna istilah revert. Kami kembali kerana Filipina ini adalah negara asal Islam. Kalau ikut sejarah, Filipina adalah negara asal Islam. Sebab itulah dia kata Manila itu adalah asal daripada perkataan fi amanillah. Fi amanillah. Semoga Allah memberi keamanan kepada bumi ini. Ini kalau ikut sejarahnya. Jadi bila dia cerita tentang agama, kita tanya dia tentang agama Islam, dia cerita ni kita dengar seram dulu rumah. Dia punya semangat ni, kami tidak berubah. Kami tidak menukar agama, kami kembali kepada agama. Dan kami nak menyuruh semua orang-orang Filipina untuk kembali kepada agama asal nenek moyang mereka. Ini Islam. Tentang kesan penjajahan daripada Spain, daripada Sepanyol, tukar kepada Amerika Syarikat, kesan penjajahan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, alhamdulillah. Apa yang kita lihat hari ini, tuan-tuan, kesan penjajahan di bumi Malaysia ini, kita masih lagi mempertahankan akidah Islam. Alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada orang-orang terawal kita, tok-tok nenek kita, ustaz-ustaz alim ulama kita yang terdahulu. Kita masih lagi mempertahankan agama kita. Kita masih mempertahankan. Itu sangat penting. Kalaulah kita tak ada, iaitu habis, tuan. Habis. Allah bagi kepada kita orang yang masih lagi boleh sebut tentang agama sehingga hari ini. Dan kita masih lagi teringat tentang perkataan-perkataan agama. Tak ada dalam sejarah dunia, tuan-tuan. Susah nak jumpa sejarah dunia penjajah satu negara, kemudian penjajah masuk Islam. Tak ada. Ataupun orang bukan Islam penjajah negara Islam, orang Islam penjajah satu negara, kemudian orang yang jajah yang Islam itu tukar agama lain. Tak ada. Tetapi ada pernah berlaku penjajah yang bukan Islam masuk ke dalam bumi Islam, tapi masuk, dia pun akan tukar menjadi Islam. Ada sejarah. Nak ceritanya kita harap dengan akidah yang kita pertahankan ini, akidah yang membebaskan diri kita hamba kepada makhluk, tetapi hamba kepada Allah SWT. Salah satunya kalau kita sebut tentang merdeka, boleh jadi ada sebahagian kita ni, termasuklah yang saya sendiri, termasuklah semua, kita ni mungkin dijajah dengan benda-benda yang kita tak perasan. Kita dijajah dengan nafsu kita. Dengan nafsu. Tuan-tuan, musuh yang paling utama British ke syaitan? Walaupun ada orang zaman dulu sebut British umpama syaitan. Dulu kan ada orang gaduh.
Jepun ke syaitan? Jepun ke syaitan? Tuan takut ke tak merdeka lah? Jepun ke syaitan? Syaitan, musuh yang paling utama. Nafsu. Ramai orang tidak bebas daripada nafsu. Ramai orang tidak bebas daripada kefahaman yang pelik-pelik. Kefahaman yang pelik-pelik. Saya sebut pelik-pelik sebab sudah ada satu kefahaman mana dalam Quran dan hadis sebut, tetapi dia nak cari kefahaman yang pelik-pelik, yang selain daripada yang diberikan oleh Sang Pencipta, yakni Allah SWT. Nafsu kita sendiri, tuan-tuan, kita tak boleh nak kawal, maka kita belum lagi merdeka. Iblis alaihissalam, Iblis itu nama dia alaihissalam. Kenapa nama alaihissalam? Iblis alaihissalam. Sekarang tak panggil Iblis alaihissalam, kita panggil Iblis laknatullah. Asalnya dia adalah makhluk, makhluk yang sembah kepada Allah. Alaihissalam bermaksud kepadanya salam. Sebab itulah kita di Islam, nama Islam, kita bukan melakukan penjajahan ni, kita nak bunuh orang saja tak. Nama salam. Salam, salam, salam. Nama kebaikan. Perkataan yang paling baik ketika sesama kita jumpa sesama orang adalah salam. Orang yang bergaduh tak bertegur sapa 3 hari, Nabi sebut perkataan paling baik adalah fabda'u bis salam. Orang yang menyebut perkataan salam. Tentang perkataan salam. Fisil mikafah, masuklah dalam Islam. Fisil mikafah, sejahtera yang sempurna. Salam, salam, salam. Tapi Iblis laknatullah, suatu ketika dahulu Iblis ni lah yang menguasai hati Adam alaihissalam dan juga Hawa. Lalu diberikan kepada Adam dan Hawa ini kebebasan oleh Allah SWT, iaitu bebas daripada syurga. Tetapi Adam alaihissalam, dia faham itu bukan kebebasan, tetapi ini satu peluang untuk Allah memberi dia bertaubat. Dan apabila dia bertaubat, maka dia kata, ya Allah, sebelum ini aku menzalimi diri aku. Zalim diri sendiri itulah tidak merdeka. Dan hari ini aku minta kepada Allah dan berdoa kepada doa yang pertama yang pernah berlaku, doa taubat dalam dunia yang pertama, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Aku merdeka. Aku merdeka. Kita hantar seorang tokoh ulama kepada guru kepada Imam Malik rahimahullah. Guru kepada Imam Malik. Dan Imam Malik ni siapa tak kenal? Imam Malik siapa tak kenal? Semalam saya bagi tazkirah lepas Isyak, saya kata tentang Thabit bin Qais. Siapa yang ada dia teringat Thabit bin Qais. Cerita tentang lepas Isyak semalam, Thabit bin Qais, yang mana dia ni mati syahid. Kemudian Nabi dah pernah sebut budak muda ni orang yang malu kepada Allah. Malu, dia buat jahat, dia rasa malu. Sampai dia pergi balik rumah, dia kunci pintu rumah. Dia tak mau jumpa Nabi. Sebab ada ayat Quran kata jangan tinggi suara dekat Nabi Muhammad. Dia balik, dia kunci pintu rumah. Nabi kata janganlah sampai tahap macam tu. Ayat Quran ni bukan turun kepada engkau. Ayat Quran ini umum. Maka dia ni tentang Thabit bin Qais ni, Nabi ijtihad, engkau ni ahli syurga. Tapi dalam riwayat, bila mana dia meninggal dunia, dia mati syahid, dia ada hutang dengan orang. Bila dia ada hutang, orang ingat, mati syahid kalau hutang, macam mana ni? Mati syahid ni terus masuk dalam syurga. Setengah ulama kata tak masuk dalam syurga, dia menjadi burung yang keliling syurga, seperti Ja'far bin Abi Talib. Macam mana ni? Dia ada hutang ni. Maka orang mimpi jumpa Thabit bin Qais. Mimpi dia dalam syurga dan dia beritahu, kata aku punya hutang ada dengan seorang kawan ni. Waktu aku mati syahid, aku pakai baju besi, kemudian baju besi aku dicuri oleh tentera orang Islam syirik sebelum daripada pembahagian harta ghanimah. Kan bila perang, orang akan kutip harta ghanimah, bagi-bagi sama banyak. Tapi kawan ni bila dia mati syahid, baju besi dia ada orang ambil. Dia kata ambil baju besi ni dekat kawan ni sekian. Maka kawan dijaga pada mimpi, dia jumpa Nabi, bagi tahu kat Nabi. Nabi kata, engkau pergi cari rumah tersebut, jumpa baju besi dan bayar hutang kawan ni. Tapi nak cerita, dalam mimpi pun orang nampak dia masuk syurga. Allah muliakan dia waktu hidup. Nabi kata dia ahli syurga. Dia meninggal dunia, orang nampak dia dalam syurga. Imam Malik rahimahullah, tentang orang soleh, orang baik. Waktu dia nak meninggal, orang kata dia orang baik, orang soleh, Imam Malik. Sehingga dia meninggal dunia sekalipun, bukan
bukan sedikit ulama yang bermimpi bertemu dengan dia. Dia pakai pakaian yang sangat cantik berwarna hijau dengan cantik wajah dia. Imam Malik rahimahullah. Sampai mimpi jumpa dalam syurga. Kan? Kita ni orang rumah kita mimpi macam black-black. Abang ni yang mimpi takut tu. Abang semalam mimpi dengan siapa ni? Nampak mimpi macam tu ni kita. Tapi dia lain. Dia mimpi jumpa dalam syurga. Waktu hidup Allah muliakan dia. Waktu mati pun Allah muliakan dia. Dia ada guru bernama Muhammad Ibn Munkadir. Tuan Muhammad Ibn Munkadir, dia duduk dengan orang dapat rasa aura. Orang saleh, orang hebat, ada hibah. Ada hibah. Dan kalau duduk dengan ulama, duduk dengan ustaz-ustaz, orang saleh, tuan dapat rasa hibah. Haibah ni Allah bagi kepada orang tertentu. Sebab tu Nabi ni ada haibah. Barra bin Azib kata, aku tengok muka Nabi aku segan, malu Allah. Aku simpan 2 soalan 2 tahun baru aku tanya Nabi. Sebab apa dia simpan 2 soalan ni? Dia simpan sebab tak berani nak tanya ni, malu segan ni. So bagi kita lah, tuan-tuan Syekh Nuruddin main tuan-tuan duduk macam ni, tak ada. Tuan-tuan handphone pun habis tu, kelar kabut. Saya duduk kat sini, saya jadi pengurusi nak mesej dengan haji kat luar kan. Macam mana tu kan. Dia sebut, jangan di silent handphone, off. Matikan telefon bimbit anda. Mati terus, mati terus. Betul tak? Syekh Nuruddin main kita ketak betul. Ada haibah, ada kehebatan. Dahsyat dia, ada haibah. Dia budak pertama kita mengaji dulu kat Derang, mengaji kitab sebelum dia masuk TV lah, zaman lama dulu. Ustaz Ni'mat Yusof ada Derang Kedah. Anak murid dia pakai burdah, anak murid pakai singgah, pakai burdah. Dia kata, yang makan singgam, tolong keluar daripada surau ini. Nah, keluar budak tu obat. Kata, siapa makan singgam? Rupanya tengah makan budak. Allahu Akbar. Dia ada haibah. Haibah ni, dia tak boleh tejak hari. Tak boleh tejak hari. Sekali dia tahu semua tak juga. Tahu semua tutup bomoh. Itu lain. Saya tahu sikit-sikit, itu lain. Ini karamah yang bukan mulazimah. Karamah yang kadang-kadang, macam saya sudah sebut, Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia masuk ke dalam kelas dia, dia pakai jubah cantik, tiba-tiba dia buka jubah dia, dia bagi hadiah dekat anak murid dia. Padahal sebelum tu anak murid dia bincang dengan kawan-kawan ni, aku suka lah jubah dia, teringin. Sebab Nabi ni, waktu Nabi wafat, Nabi pernah, bukan Nabi wafat, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik meninggal dunia. Anak Abdullah jumpa Nabi, ya Rasulullah, ayahku ya Rasulullah, macam mana nasib ayahku? Nabi kata, kalau lah aku boleh buka jubah aku pergi balut badan dia, dan bila aku balut badan dia, dia punya dosa ini dapat diringankan, aku buka jubah aku ni. Tapi Allah tak benarkan. Maka dia kata, aku teringin. Kawan dia bincang-bincang, teringinlah nak pakai, teringinlah nak jubah Tok Syekh. Tok Syekh ni tiba-tiba bagi hadiah kat dia. Orang nampak karamah, kemuliaan. Allah nak bagi sesuatu yang pelik untuk memuliakan dia. Dia ada yang bagi pelik tu, tapi untuk menghina dia ada juga. Itu istidraj. Ada juga. Tapi Allah bagi kepada Imam Malik dan juga guru kepada Imam Malik, Imam Ibn Munkadir. Dia kalau duduk dengan orang malu Allah, orang segan nak cakap jadi Sumpah duduk kadang-kadang ustaz main, tuan makan jadi baik kan. Betul tak? Makan dekat roti puri kan, bawa ustaz main, bawa Ustaz Zul. Tuan makan cakapnya kita sembang selalu dah kan, bawa Ustaz Zul makan kat belakang. Tuan cakap macam mana? Rezeki semua baik kan? Kan? Ustaz makan ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Oh baca doa semua. Sebab ada hibah. Sama macam Syekh Nuruddin, kita rasa nak cerita Muhammad Ibn Munkadir. Orang tanya, wahai Syekh, kenapa kami dapat rasa kesan, aura, haibah, kehebatan kau wajah? Apa hebat kau? Maka kata Syekh Muhammad Ibn Munkadir, sebenarnya aku hampir 40 tahun berjuang melawan nafsu. Aku berjuang melawan, menekan nafsu aku selama 40 tahun. Bukan sedikit, 40 tahun. Sehingga akhirnya nafsu aku itu menjadi tenang.
nafsu jadi tenang. Maknanya bukan sedikit, bukan sekali dua, lama perjuangan. Macam orang cerita tentang kemerdekaan, berapa tahun kita berjuang merdeka? Bukan sedikit, lama. Tentang Zionis pada tahun 1895, 1898 Zionis ditubuhkan. Berapa orang yang tubuhkan? Adalah orang tua Zionis. Orang tua yang takkan hidup lama ni, memang dah tua besar. Mereka tubuhkan Zionis dengan alasan kita pergi mana-mana pun orang buang kita. Kita pergi mana pun orang tak suka kita. Nanti lagi 50 tahun, target kita lagi 50 tahun, kita akan ada negara sendiri. Yang sebut ni orang tua-tua dan pasti lagi 50 tahun mereka takkan hidup. Tapi mereka berjuang. 1948 dapat satu tanah. Sebab dia tak fikir untuk diri dia, dia fikir masa depan kita. Inilah perjuangan kita sama macam nafsu kita. Mungkin hari ni budak-budak, saya kenal ni kena follow Twitter ni, kenal kan? Yang kacau macam mana? Contoh kan? Contoh, budak-budak ramai budak-budak. Dan muda ni biasalah muda. Orang muda rock macam mana pun kita beritahu, rock macam mana pun sembahyang jangan tinggal. Dan selalulah datang kuliah dengar pengisian agama. Semoga nanti bila umur 40 tahun, 50 tahun ataupun 30 tahun lepas kahwin, dia tak berapa nak rock dah. Dia tak berapa nak rock dah. Dia dah ada anak dah. Dia dah mula Allah slow dah, malas dah. Dia tak berapa nak rock dah. Ketika itu dia dah ada bekalan sebab dia pernah mengaji dah dulu. Yang tu yang kita rasa macam ni budak-budak sekolah agama. Budak mat tahfiz tak. Tuan-tuan, budak mat tahfiz tak nakal tak tahfiz. Orang kata macam tu kan dulu kan, tak nakal tak tahfiz tu. Kalau tak orang cakap macam tu, punya nakal budak sekolah tahfiz ni dulu. Kena rotan, kena sebat. Tak sembahyang subuh 1 rakaat pun dia boleh buat. Sebab kalau 2 rakaat, kalau masbuk kena rotan, dia boleh buat. Dia boleh goyang badan ni. Mengaji Quran ni goyang badan ni. Goyang badan. Dia tidur sambil goyang badan. Sebab kalau dia tidur betul-betul, Syekh akan marah. Jadi dia akan goyang badan sambil tidur. Dia boleh buat. Dia boleh bergurau tentang macam-macam kan. Nakal. Tapi bila mai dah kahwin, jumpa kawan-kawan balik dah ada anak, oi jadi orang juga kan. Saya ni nakal kan, aku tahfiz dulu sebab tu saya contoh. Nakal, tapi sekarang bila ada forum dengan Tok Guru sendiri, ustaz-ustaz sendiri, ustaz akan cerita, ni rotan bukan main kena dulu ni. Teringat balik. Kita akan teringat balik dan benda asas. Roh macam mana pun paling kurang sembahyang jangan tinggal. Al-Quran bukan disebut tentang orang tinggal solat. Bab solat Al-Quran tak sebut tentang orang tinggal solat. Bab solat dalam Quran, Al-Quran hanya sebut orang yang cuai dalam solat, orang yang mana munafik dalam solat, orang yang tak ingat Tuhan dalam solat. Dia sebut semua tentang orang solat. Dia tak sebut tentang orang yang tak solat. Ini Quran. Dia hanya sebut orang yang solat. Contoh saya bagi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang solat. Dia tak sebut celakalah orang yang tak solat. Dia nak sebut munafik ni, dia sebut innal munafiqina khadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas. Orang yang solat dalam keadaan malas. Quran condemn orang solat. Quran tak ada nak condemn orang tak solat. Dia condemn orang solat. Orang yang cuai, orang yang leka, orang yang main-main, orang yang tak ingat Allah. Tuan, orang yang solat pun belum tentu selamat. Apatah lagi orang tak solat langsung. Apatah lagi orang tak solat langsung. Di sekolah tak solat, tak solat. Terang-terang cakap. Kita sekolah ni tak solat, dia tak solat. Langsung. Kita jadi cikgu sekolah, kita tahu. Dia solat tu, orang akan panggil dia ustaz kat sekolah. Orang akan anggap dia budak baik. Oh, dia ni kaki semayang ustaz, dia ni bagus ni. Tu pun tunggal anggap lah semayang dah, tapi anggap baik. Sebab yang lain pun masuk kelas hujung, semayang tu semayang so, kami tak mandi wajib lagi ustaz. Macam-macam lah kami. Ini hakikat dia. Kita tak merdeka dalam sudut diri kita sendiri. Macam mana kita nak cerita tentang kemerdekaan daripada penjajah lain dan sebagainya. Sekarang kita dah selamat, alhamdulillah.
Kita dah merdeka daripada penjajahan makhluk, semua makhluk. Dan kita minta kepada Allah, Allah bebaskan penjajahan hati kita ini daripada terjajah oleh makhluk yang bernama kefahaman, sesat, iblis, kejahilan, kemalasan. Dan jangan jadikan kita ni orang-orang yang malas. Jangan jadikan kita ini suatu ketika dahulu kita cukup rajin, kita ada pengorbanan kita sanggup. Kita sanggup untuk makan ubi kayu, susah payah mak ayah kita. Ubi kayu ni, sepatutnya Malaysia ni, saya balik pada Filipina hari 31 Ahad tu, touchdown flight P7, ambil beg 7.30, terus pergi sambutan kemerdekaan. Sehari terlewat lah, sambutan kemerdekaan di Dataran Shah Alam. Dia orang tanya, apa pandangan Ustaz kalau boleh kita nak sambut acara macam mana? Saya pun kata patutnya kita kena buat sekali lah. Satu hari, orang Malaysia semua ni, kita buat satu hari makan ubi kayu, jangan ujian benda lain. Makanan-makanan kemerdekaan, rasa balik, banyak balik. Dan pada hari itu 31 Ogos, balik kurang pun tak ada langsung rancangan orang putih. Tak ada langsung rancangan kita ya. Macam kita buat hari berkabung. Hari berkabung, tuan-tuan, hari berkabung tu era kata nak panggil kita ni pergi pukul 8 untuk jadi tetamu. Tetamu pun tak boleh, takut tersilap cakap. Tetamu tersilap cakap. Jadi dia hanya akan baca teks, baca. Tuan-tuan tengok, macam mana kita buat? Kita boleh buat tak? Boleh buat. Merdeka kan tak boleh buat sekali. Supaya berasa sekali. Berasa perjuangan yang telah dilalui oleh orang-orang pejuang terdahulu. Bukan perjuangan yang mudah, satu perjuangan yang susah. Allahu a'lam bissawab. Saya nak buka pada soalan jawab. Nak tengok kita pun ada ikrar. Ada kata kenapa ikrar apa semua? Ada ikrar. Ikrar merdeka ada. Kata surat yang bagi ikat. Tak dapat kata surat. Ucapan daripada kemerdekaan. Kemerdekaan. Ada ni, ada orang nak tanya. Dan Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah ni, dia bukan nak kaya, tapi Bilal bin Rabah, dia sebut, aku ni mengamalkan Islam ketika mana Umayyah bin Khalaf, tuan aku ini, memejamkan matanya. Ketika dia tidur, aku lantas fikir tentang agama. Apa yang aku boleh buat ketika ini? Dan aku mula stop tunjuk agama aku depan tuan aku bila pagi hari dia buka matanya. Maksudnya, aku tak mau lagi aku hanya boleh praktik agama ketika saat itu. Maksudnya dia kena tunggu tuan dia tidur dulu. Kalau tak jaga, dia pergi buat depan tuan dia dah nampak habis kena. Tuan dia tidur saja, terus dia fikir tentang agama dia. Dia pergi kepada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam tengah malam, dah tidur baru pergi. Dia balik daripada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam untuk dapat kefahaman agama daripada Nabi sebelum daripada tuan yang buka mata. Allah bagi kemerdekaan kepada sebebas-bebasnya. Walaupun dia orang kulit hitam, tidak dikenali, orang Habsyah yang dipandang hina pada zaman dahulu ni, lagi teruk kita pandang orang. Dan sekarang ni India, dia Hindu dia ada juga sekarang ni. Orang-orang dulu pula dia ada di sistem kasta. Kalau orang India dia stick lagi, ada lagi sekarang. Tak boleh makan, tak boleh minum ayam sama, macam-macam ada lagi. Ada lagi yang lama-lama, yang Hindu moden sekarang tak ada lah. Tengah-tengah zaman moden sini pun masih lagi ada wujud ni. Zaman Bilal bin Rabah ada lagi tentang sistem perhambaan kepada warna kulit dan sebagainya. Tetapi Nabi menyebut Bilal bin Rabah belum Nabi wafat, belum dia meninggal, bila aku dengar terompah kau di dalam syurga Allah. Nabi tidak melantik Abu Bakar, Nabi tak lantik Umar, Nabi tak lantik Osman jadi Bilal. Nabi lantik Bilal jadi Bilal. Namanya kekal sampai sekarang. Orang panggil itu Bilal. Saya nak cuba cari itu siap mana ni. Kita sahabat mana siap. Tak ada soalan. Saya dah kelas Quran. Lepas ni
isyak kan, office. Tapi bukan saya mengajak kawan saya. Saya pergi juga lah. Kita kena beritahu kan yang muda-muda, anak-anak kita, dalam kemerdekaan dalam kita. Walaupun hadis Nabi tentang hubbul watan min al-iman, mencintai negara itu sebahagian daripada iman. Hadis itu hadis dhaif. Sebagian ulama kata maudhu'. Hubbul watan min al-iman, mencintai negara ini sebahagian daripada iman. Namun sebagian ulama mengatakan hadis maudhu' kerana ianya ada kaitan dengan fahaman nasionalis. Jadi itu dalam tahun awal 1900 ini. Namun kita mempertahankan hak kita. Tuan-tuan, orang ambil barang kita, orang rampas tuan-tuan, orang ragut tuan-tuan, ragut handphone, dan mempertahankan barang yang dicuri. Tuan-tuan, presiden mempertahankan, itu adalah nanti syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Pertahankan syahid. Apatah lagi orang ambil negara kita. Dia tak mau jadi macam Filipina, Xinjiang, semua negara-negara yang ada sumber bekalan yang sangat hebat. Saya balik Pulau Boracay, saya kata cantik Pulau Boracay, cantik je tau, cantiknya masa. Jumpa orang Islam duduk jual barang-barang. Susah nak jumpa orang Islam duduk jual barang-barang, sikit kitchen, Ustaz dia tak kenal, dia bagi kita kitchen, dia jual. Kita beli-beli orang mana? Saya masing-masing dia tak cak. Kita dengar dia sembang sama dia, sebut Ahmad punya kawan dia. Muslim. Barulah dia semangat nak sembang kita. Dia tak video dia boleh sembang. Kumun yang ni kaki-kaki juga. Sembang balik dia kata, kami kat Mindanao pulau lagi banyak cantik daripada Boracay. Tapi macam itulah negara yang di pinggir kan. Tapi wilayah Xinjiang bumi yang sangat kaya. Sangat kaya. Kita boleh bayangkan kalau masuk wilayah Xinjiang Urumqi, airport dia tak, perempuan suruh buka tudung. Perempuan kita ni lelaki duduk belakang. Yang perempuan makcik-makcik kata, Ustaz, kami malu nak buka tudung depan Ustaz. Tak apa, kami masuk ni. Kami masuk duduk. Dia orang beratok kemudian patutnya ada satu ruang khusus untuk periksa wanita nak buka tudung semua. Tak apalah, kita bil lalu depan, kata-kata ikut peraturan. Dia orang pun buka tudung, tapi ada lelaki-lelaki yang passenger lagi terpaksa buka. Bila buka, jahat tak jahat ni, orang custom dia shipping dia, lelaki-lelaki ambil gambar kamera saja tak. Nak kata apa tak? Nak kata apa? Tahu Rohingya semua ini nak dibebaskan. Kita nak dibebaskan. Sama seperti Bible. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, saya pun selamat sikit. Dah cukup sikit tu. Jadi semoga Allah merahmati kita, Allah memberkati kita, Allah bagi kekuatan kepada kita supaya kita dapat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni sentiasa bolak-balik, ada ketika baik, ada ketika nakal, ada ketika jahat, ada ketika lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang sentiasa istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berada di hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, orang yang akan berseronok, kerana dia teringat waktu di dunia dia kerap beristighfar. Dan akan ada orang yang ketika di hari akhirat nanti, dia akan bersedih, berduka kerana dia lupa. Dia kata, kenapa aku tidak beristighfar? Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali kata, kebanyakan orang yang berada dalam neraka bukanlah orang-orang yang jahat, tetapi adalah orang yang menangguhkan taubat. Bukan orang jahat, tapi kebanyakan orang yang menangguhkan taubat. Boleh jadi dia rasa dia baik, tapi dia tak bertaubat kepada Allah. Rupanya dia tu ada masalah dengan Allah. Kata Syekh Ibn Atha'il As-Sakandari, berhati-hatilah wahai orang, berhati-hatilah orang yang melakukan kebaikan. Berhati-hatilah orang yang melakukan kebaikan berbanding dengan orang yang melakukan kejahatan tetapi dia rasa dia jahat dan dia istighfar kepada Allah. Berhati-hatilah orang yang melakukan kebaikan dan dia sombong kepada Allah. Sebab ramai orang dia buat baik, dia rasa dia baik, maka dia sombong dengan Allah berbanding orang buat maksiat. Dia duk risau, aku ni jahat, aku ni nak jumpa ustaz, saya ni malu nak duduk ustaz malu. Dia rasa macam tu sebab dia rasa risau. Ada orang macam tu.
Ada orang yang sebut, dia tengok ustaz pun, ustaz lebih kurang aku. Tak, saya tak suruh tuan-tuan yang emoy dah, tak suruh macam tu pun. Tapi ada macam tu. Betul, ada macam tu. Ada jenis, dia tengok macam tu. Tapi ada orang yang risau. Kita kena ada kerisauan. Kata dalam riwayat Sya'bi, Ibn Atta'ilah sekadar sebut riwayat Sya'bi. Sya'bi beritahu, pendeta Bani Israel yang baik. Pendeta ni baik. Orang alim pada zaman Bani Israel. Dia alim. Bila dia jalan, seorang pelacur datang. Wanita pelacur ni datang. Wanita ni nampak lelaki ni, nampak pendeta Bani Israel. Semua orang kata dia baik. Dan wanita pelacur ni kata, ya Allah, aku nampak awan memayungi lelaki pendeta Bani Israel ni. Kita faham tak? Kita ni kalau jumpa ustaz, kita kata macam-macam ustaz kan. Kata, ustaz ni mesti hidup dia kat rumah tenang. Padahal ustaz tu serabut, kita tak tahu. Contohlah, kita kata, andaian kita tu macam-macam. Mesti dia ni macam ni, mesti dia. Andaian kita sama macam perempuan ni. Ya Allah, aku nampak awan memayungi lelaki pendeta Bani Israel ni. Ya Allah, aku nak pergi jumpa dia sat, supaya tempias baik dia tu main kenal kat aku sikit pun jadi dah. Waktu dia nak pergi jumpa lelaki pendeta Bani Israel, nampak pelacur datang. Pendeta Bani Israel kata, ya Allah, aku takut tempias jahat perempuan tu kena dekat aku. Dalam keadaan itu, hati dia bolak-balik. Allah menghina lelaki pendeta Bani Israel. Allah ubah awan memayungi wanita. Sebab kesombongan. Jadi kita pun kena hati-hati, banyak istighfar. Mohon maaf bila berlaku terkasar bahasa ataupun terkurang kata gurau mana-mana ada silap. Semoga Allah mengampuni kita. Alhamdulillah, syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qina nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan ya Allah, menadah tangan kepadamu ya Allah. Tangan-tangan yang kami tadah ini ya Allah, tangan penuh kedosaan ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa kami, dosa yang kami tahu, dosa yang kami tidak tahu ya Allah, dosa yang kami sedari dan dosa yang kami tidak sedari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, ampun dosa kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kasihanilah mereka seperti mana mereka kasih dan sayang kepada kami waktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, andai kata di kalangan kami ini ya Allah pernah melakukan kesilapan, pernah melakukan dosa dalam keadaan jahil ya Allah, suatu ketika dahulu kami tidak tahu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah ketika kami tidak tahu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, Engkau tetapkanlah hati kami ya Allah. Engkau tetapkanlah hati kami di atas iman ya Allah. Engkau ambillah nyawa kami dalam keadaan kami beriman ya Allah. Engkau ambillah nyawa kami ya Allah dalam keadaan kami beriman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, ada ketikanya kami sangsi dengan agama-Mu ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, buanglah kesangsian kami kepada agama kami ya Allah. Masuklah ketetapan iman ya Allah. Selamatkanlah akidah anak-anak kami ya Allah. Selamatkanlah akidah adik-beradik kami ya Allah. Selamatkanlah akidah isteri kami, suami kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kepada kami zuriat, pasangan, isteri, anak-anak yang menyejukkan mata kami ya Allah. Anak-anak yang saleh dan saleh. Ya Allah, Kau satukanlah hati-hati kami ya Allah di atas akidah-Mu ya Allah. Berilah kepada kami kasih sayang sesama kami ya Allah, hanya kerana-Mu ya Allah. Cinta mencintai sesama kami ya Allah, hanya kerana-Mu ya Allah. Benci juga hanya kerana-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqballallahu